Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu lagi kita di unit 11. Okay, nama saya Cikgu Afifah. Okay, hari ini kita akan pergi ke tajuk toleransi. Toleransi kukuhkan perpaduan. Okay, di bawah kemahiran menulis, iaitu menulis berdasarkan kerangka. Okay, kita pergi satu-satu. Okay, kita pergi kepada tema 4 iaitu perpaduan. Okay, tajuk kita ialah kami bersahabat. Kemahiran kita ialah kemahiran menulis. Okay, untuk menghasilkan penulisan 3.31 membina dan menulis iaitu buat dalam perenggan. Okay, pada akhir pengajaran ni cikgu nak awak semua boleh menulis karangan berdasarkan kerangka. Okay, murid berjaya menulis karangan berdasarkan kerangka dengan betul. Okay, yang terperlukan adalah teks ni. Okay, dengan buku tulis garis 1. Okay, kalau buku teks, awak boleh buka muka surat 71. Okay. Okay, surat 71. Okay, kita bisa satu ya. Kemahiran menulis. Kami bersahabat. Saiful, Yimi, Jeva berbincang untuk menyiapkan karangan tentang menghormati sahabat. Ini ialah kerangka karangan ya. Kita tengok satu-satu. Kerangka karangan untuk pendahuluan. Yang pertama isinya hubungan rapat selain keluarga. Ini ialah poin. Kita nak jadikan dia karangan, kita pindahkan karangan, kita kena buat ayat, kita bina ayat. Karangan ni kita boleh buat. Sahabat ialah orang yang mempunyai hubungan yang rapat dengan kita. Hubungan rapat. Kita boleh gariskan isi ini, hubungan yang rapat. Ini isi yang diberi. Maksudnya kita wajib gunakan. Kemudian selain keluarga. Selain keluarga. Gariskan perkataan selain keluarga. Bila bersahabat, kita mestilah saling menghormati. Kita tengok satu-satu balik. Sahabat ialah orang yang mempunyai hubungan yang rapat dengan kita selain keluarga. Apabila bersahabat, kita mestilah saling menghormati. Sekarang kita pergi kepada bahagian bawah hadir pula. Isi yang pertama. Isi yang pertama bagi jaga tutur kata dengan elak bahasa kasar. Macam mana kita nak buat ayat dia? Macam mana kita nak bina dia? Kita tengok satu-satu. Amalan menghormati sahabat boleh dilakukan dengan menjaga tutur kata. Menjaga tutur kata apabila bercakap dengan sahabat kita. Elakkan menggunakan bahasa kasar, menggunakan bahasa yang kasar yang boleh menyinggung perasaan sahabat kita. Itu ulang balik. Amalan menghormati sahabat boleh dilakukan dengan menjaga tutur kata apabila bercakap dengan sahabat kita. Elakkan menggunakan bahasa yang kasar yang boleh menyinggung perasaan sahabat kita. Kemudian untuk isi yang kedua, dia bagi kita boleh isi sentiasa membantu. Kalau dalam bersahabat, kita kena sentiasa membantu kawan kita. Kemudian apabila kita membantu tu, kita mestilah ikhlas. Ikhlas. Bukan macam, aku tolong kau, nak minta balasan. Seterusnya, kita juga mestilah sentiasa membantu sahabat kita apabila dia dalam kesusahan. Sentiasa membantu. Bantuan yang dihulurkan mestilah ikhlas. Ada di atas sini. Ulang balik. Seterusnya, kita juga mestilah sentiasa membantu sahabat kita apabila dia dalam kesusahan. Bantuan yang dihulurkan mestilah ikhlas. Seterusnya, isi yang ketiga. Ada isi yang pertama, mengambil berat. Yang kedua, berkongsi kesedihan dan kegembiraan. Pertama, selain itu, kita hendaklah mengambil berat tentang keadaan sahabat kita. Mengambil berat. Kemudian, berkongsi kesedihan dan kegembiraan yang dialaminya. Bukan masa gembira je kita ada, waktu sedih pun kita mesti ada. Cikgu ulang.
Selain itu, kita hendaklah mengambil berat tentang keadaan sahabat kita, berkongsi kesedihan dan kegembiraan yang dialaminya. Okey. Kemudian, okey, untuk yang bawah ni, okey, takut terlindung sikit, cikgu. Cikgu bawah sikit. Okey. Okey. Penutup, bahagian penutup. Kita mestilah hormat sahabat. Sebab apa? Kalau kita hormat orang, orang akan menghormati kita. Okey? Kesimpulannya, jika kita menghormati sahabat, ramai orang akan menghormati kita. Oleh itu, hargailah sahabat kita dengan sebaik-baiknya. Okey, kita boleh gariskan hormat sahabat, menghormat sahabat. Kemudian ramai akan menghormati kita. Orang akan menghormati kita. Ambil dari sini. Orang akan menghormati kita. Okey, seterusnya kita pergi. Okey, patah balik muka cikgu. Okey. 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 Ini adalah contoh dia gambar. Ini adalah tadi tu kita yang kisi. Pertama, dia saling membantu, ikhlas, mengambil berat dan berkongsi masalah. Okey, sekarang kita nak menulis. Okey, apa yang diperlukan ialah buku tulis garis 1. Ni cikgu nak bagi panduan bagaimana nak tulis dengan cantik dan kemas. Okey, tengok baik-baik. Okey. Okey, pertama apa yang kita perlu ada ialah pertama ialah kita kena ada kita kena tulis tarikh. Hari depan dia mesti huruf besar, yang lain huruf kecil. Kemudian tarikh. Tarikh 26 Mei 2021. Kemudian kita tulis tajuk. Tajuk kita letak tengah, yang tengah baris nombor 1 ni, baris nombor 1. Kemudian kita balik semula apa yang ditulis itu. Terus sahabat ini ialah daripada perenggan. Cikgu ambil daripada yang perenggan yang pertama ni. Okey. Sahabat ialah orang yang mempunyai hubungan yang rapat dengan kita selain keluarga. Apabila bersahabat, kita mestilah saling menghormati. Okey. Itu. Nanti ada yang tanya. Cikgu, garis yang ini apa? Ini ialah panduan awak supaya tak ada tulisan turun naik bukit. Okey. Kenapa cikgu letak sini? Supaya awak belajar tulis dengan kemas. Okey. Dan kita pergi perenggan yang kedua. Untuk perenggan kedua ni, apabila kita nak mulai perenggan yang kedua, kita kena letak sini jari. Letak jari kat sini ya. Ini jari, kita kena letak jari kat sini, selang satu jari supaya synchronize ataupun samalah. Tak ada nanti perenggan ini barisannya macam ni. Okey, kita nak sama satu barisan ni. Jari guna jari telunjuk. Jadi sekata. Jangan sekejap jari telunjuk kan, jari lain pula ada besar kecil. Okey, bagi satu-satu ya. Amalan menghormati sahabat boleh dilakukan dengan menjaga tutur kata apabila bercakap keadaan sahabat kita, berkongsi kesedihan dan kegembiraan yang dialaminya. Okey, perenggan yang ketiga. Seterusnya, kita hendaklah mengambil berat tentang sahabat kita apabila dia dalam kesusahan. Bantuan dihulurkan mestilah ikhlas. Okey, ingat perenggan baru, selang satu baris, jarak satu jari. Jarak satu jari. Okey. Ini garis untuk belajar menulis dengan kemas. Cikgu buat. Okey. Kemudian perenggan yang keempat. Selain itu, kita hendaklah mengambil berat tentang keadaan sahabat kita, berkongsi kesedihan dan berkongsi kesedihan dan kat sini.
berkongsi kesedihan dan kegembiraan yang dialaminya. Okey, boleh nampak kan? Terhalang pula muka cikgu. Okey, ni selain itu kita hendaklah mengambil berat tentang keadaan sahabat kita, berkongsi kesedihan dan kegembiraan yang dialaminya. Okey. Okey, kan yang terakhir boleh tulis hari dengan tarikh juga. Okey. Sama ini latihan cikgu yang hari tu. Ni pada abaikan ya. Okey, kesimpulannya ni pun lagi cikgu yang garis ni, tak apa. Jawab buat elok-elok. Kesimpulannya, jika kita menghormati sahabat, ramai orang akan menghormati kita. Oleh itu, hargailah sahabat kita dengan sebaiknya. Okey, ini ada kesalahan huruf besar. Ini satu ayat ramai orang akan menghormati kita. Oh, huruf kecil. Okey, akan menghormati kita. Oleh itu, hargailah sahabat kita dengan sebaiknya. Okey, setakat itu saja. Kalau ada apa yang tak faham, boleh rujuk dengan cikgu, boleh bertanya dengan cikgu, boleh komen di ruangan chat di bawah ni. Okey, setakat itu saja. Jumpa lagi. Sekian, terima kasih. Bye.